wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anda yang sedang menonton di rancangan pada kali ini. Okey. Jadi pada kali ini saya akan straight to the point je, sebab ramai yang tanya macam mana nak buka akaun SSPN Plus ni. Jadi macam biasa kita pergi ke mylink.la. Kalau anda lihat dekat saya punya profile, anda boleh terus klik ke saya punya bio. Bila klik saya punya bio yang ni je, okey, dia punya paparan, anda boleh klik kepada pembukaan akaun SSPN Plus menggunakan MyPTPTN. Okey. Alright. Jadi sebelum ke MyPTPTN ni, kita boleh lihat, okey, kita boleh lihat dekat bawah ni, dekat jap, pergi ke mylink.la saya ni, /mrasul, klik dekat portal rasmi dulu. Bila klik portal rasmi, anda boleh klik kepada produk simpan SSPN Plus. Bila klik kepada simpan SSPN Plus, okey, anda scroll je ke bawah ni macam mana cara untuk membuat pembukaan akaun SSPN Plus menggunakan MyPTPTN. Jadi dengan MyPTPTN ni anda kejap, kita dengar. Boleh dengar dalam sound tak? Tak ada kot. Langkah pembukaan akaun simpan SSPN Plus. Yang ni melalui web MyPTPTN. Web kita ada dua tau. Kalau untuk pengetahuan anda, kita ada dua. Kalau pergi ke kejap, kita pause dulu yang ni. Untuk MyPTPTN ni dia ada dua versi lah. Satu versi MyPTPTN ni, yang pertama adalah di web ataupun portal, ataupun di portal kami lah, di portal. Okey. Kejap. Macam mana nak buat Kita cuba ambil slide lah. Presentation. Okey. Slide presentation. Sekejap. Kita ambil yang bawah lah. Yang ni yang kita present pada hari tu kan. Jadi kita cuba buat dekat bawah. Sebab saya nak memudahkan anda sebenarnya. Untuk buka akaun, SSPN Plus, kita ada beberapa cara. Yang pertama di kaunter PTPTN. Yang kedua secara online. Yang ketiga adalah secara MyPTPTN portal, secara portal MyPTPTN. Yang ketiga adalah melalui ataupun secara aplikasi MyPTPTN. Jadi keempat-empat ni, apa yang ada dalamnya? Sekejap kita tengok. Okey. Kita buat number lah bagi memudahkan atau bagi senang anda lihat benda ni. Okey, jadi untuk buka akaun SSPN Plus ni sebenarnya boleh buka di kaunter PTPTN secara online, secara portal ataupun melalui portal MyPTPTN ataupun secara aplikasi MyPTPTN. Jadi akan dapat nombor akaun SSPN Plus lah. Okay, di kaunter ni macam biasa, nak tahu kaunter mana, anda boleh pergi ke portal rasmi kami dulu di www.ptptn.gov.my. Anda terus pergi ke hubungi kami, lihat pejabat cawangan lah. Anda boleh lihat dekat sini ada 14 negeri kita punya cawangan. Setiap negeri ada, paling minima pun ada 3 cawangan lah. Ada 3, ada 4, ada yang 8, ada macam-macam lah. Anda boleh lihat dekat sini. Okey, yang kedua adalah secara online. Okey, secara online ni macam mana? Mudah je. Untuk secara online, anda boleh pergi ke saya punya bio, anda boleh klik dekat mylink.la/mrasul. Anda terus klik terus
ke simpan ke SSPM Plus ni. Bila anda klik ke SSPM Plus ni, anda boleh tutup dengan benda ni. Yang ni dia bagi tahu bagaimana syarat untuk buka akaun. Untuk syarat buka akaun, dia sama je. Ketiga-tiga ni, keempat-empat perkara ni ataupun keempat-empat cara ni adalah sama untuk tambah deposit. Tambah deposit ataupun buka akaun. Jap kita lihat balik dekat sini, dia bagi tahu kat sini, anda bijak kerana memilih simpanan bersama SSPN Plus. Sila buat pilihan anda, terutama kalau anda nak buka akaun, deposit permulaan untuk pembukaan akaun paling minima adalah 2 bulan lah, paling minima. Dan anda boleh mengisi borang auto debit, potongan gaji kan. Jap kita turunkan jap. Kejap. Alert kejap. Saya kecilkan saya punya gambar kejap. Supaya nampak apa yang saya cuba nak present pada malam ni lah. Ya. Sekejap kita kecilkan sikit gambar saya. Okey, letak kat bawah belah kanan. Okey. Saya harap anda semua nampak lah kan. Sekejap, yang gold ni tak payah. Chrome image, image okey tak apa sebab belakang, background belakang. Okey. Kita sambung dekat sini. Jadi maknanya minima adalah 2 bulan deposit. Sekejap kita letak kat sini. Minimum deposit adalah bersamaan dengan 2 bulan. Ikut package lah. Ikut package mana yang anda ambil. Macam tu. Okey. Ini lebih jelas lah. Kan? Okey. Jadi minima untuk deposit pembukaan akaun adalah 2 bulan. Ini paling minima lah. Anda boleh letak setahun terus pun boleh, tak ada masalah. Okey. Untuk secara online, macam saya bagi tahu tadi, untuk secara online, anda boleh terus ke saya punya link bio, klik dekat SSPM Plus dan anda akan dibawa ke sini. Ke SSPM Plus ni register main. Yang ni pastikan yang atas ni ada kod saya lah. Senang saya nak monitor. Apa-apa hal anda nak tanya ke apa ke, boleh tanya saya direct. Nak tahu polisi bila dapat cover note, macam mana nak dapat, nak register macam mana dekat online untuk takaful macam mana, nak buat nak semak macam mana, boleh. Yang penting sekali anda kena pilih kod eksekutif saya lah. Kalau tak anda ni lah perlu dapatkan anda punya eksekutif anda lah. Kalau anda pilih orang lain, anda kena direct dengan orang lain lah. Jadi untuk yang ni perkhidmatan saya hanya tertumpu kepada klien saya sahajalah. Jadi apa-apa nak tanya, contohlah buka akaun ni untuk kegunaan memohon PTPTN, anda boleh tanya saya macam mana nak memohon PTPTN dengan SSPM Plus. Okey, untuk pengetahuan anda, SSPM Plus ni adalah dia salah satu daripada syarat wajib untuk PTPTN lah. Sekiranya anda tiada SSPM Prime, kalau anda dah ada SSPM Plus sahaja ni pun dah mencukupi untuk membuat permohonan PTPTN. Sebab anda lihat sendirilah dekat sini, sebelum ni saya pernah inform dan saya pernah buat satu video berkenaan dengan syarat-syarat pinjaman PTPTN. Jadi kita recap balik, pergi ke website PTPTN, pergi kepada produk kami, pergi ke pinjaman pendidikan. Jadi klik dekat pinjaman pendidikan, anda boleh ke pinjaman pendidikan, permohonan pinjaman. Okey, anda klik dekat permohonan pinjaman, anda klik dekat syarat permohonan. Ini syarat permohonan adalah warga negara Malaysia, berumur tidak melebihi 45 tahun pada tarikh memohon, mendapat tawaran ke IPTA ataupun IPTS dan Politeknik dengan memenuhi syarat kelayakan masuk yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dan Agensi Kelayakan Malaysia iaitu MQA.
Jadi kursus yang diikuti oleh pelajar IPTA ataupun IPTS dan politeknik mestilah mendapat kelulusan daripada KPT dan MQA yang berdaftar dengan PTPTN sahaja. Kursus ni mestilah berdaftar dengan PTPTN sahaja. Nak tahu cara untuk dia mendaftar ataupun tidak, kita pergi ke utama. Saya buka link baru dekat sini. Anda boleh lihat butiran kursus di sekejap, saya back dulu. Yang utama tadi kita pergi ke pinjaman pendidikan, klik e-perkhidmatan. Selepas klik e-perkhidmatan, okey, setakat ni dapat okey, saya pangkas dulu kat bawah ni. Okey, kita terus ke semakan jadual. Okey, yang semakan jadual ni boleh lihatlah nama kursus apa. Contoh macam wartawan, kewartawanan kan, wartawan. Jadi bila klik enter, anda akan nampaklah yang kursus berkenaan wartawan ni. Jadi anda lihat apakah kolej anda ataupun universiti anda. Bila jumpa, contohlah dekat sini, saya bagi secara random saja. Contoh, Universiti Teknologi Mara, kampus Sri Iskandar Perak. Bila klik dekat sini, okey, yang ni adalah memang dah berdaftar dengan PTPTN dan memenuhi syarat dan memang layak untuk MQA lah sebab dah ada kod kursus dan kod IPT dekat sini. Okey, kejap kita back balik kepada syarat tadi. Jadi maknanya kursus yang diikuti mestilah mendapat kelulusan. Kursus tu memang perlu lihat dekat sini lah, yang semakan jadual permohonan dan bayaran pinjaman ni. Macam tu. Okey, seterusnya bagi pelajar-pelajar IPTS, kursus diikuti mestilah mendapat daripada MQA dan sah laku semasa tarikh memohon. Okey. Cara dia, contohlah, kalau yang dia ada yang luput sebenarnya. Sah laku ni berkenaan dengan tarikh luput. Jadi apabila anda memohon, ada yang pengalaman saya sebelum ni, bila pelajar tu mohon, dia akan keluar error bila submit kepada pengesahan permohonan tu kan. Bila hantar ke pengesahan permohonan, dia akan jadi di situ permohonan gagal dan kursus kursus ini telah luput. Telah luput, tarikh luput lah. Jadi dekat situ anda perlu hubungi pihak IPT anda untuk semak balik dengan kami punya ibu pejabat PTPTN lah. Okey. Jadi apa yang perlu buat, yang tu IPT yang perlu buat. Jadi yang penting sekali anda perlu memohon PTPTN tu dengan nasihat daripada IPT masing-masing lah. Jangan ambil yang kursus yang bukan-bukan, nanti susah. Bila dah approve, tengok kursus kod lain, yang tu memang rugi masa lah bagi saya. Rugi masa sebab satu, perlu batalkan dan perlu beli nombor PIN baru dan mohon balik. Kena tunggu pula kelulusan pada bulan seterusnya, barulah boleh hantar ke PTPTN untuk dokumen perjanjian tu. Okey, bagi pelajar yang mempunyai kelayakan berbeza, pengesahan perlulah dibuat dan diperolehi daripada jabatan ataupun agensi sebagaimana yang dinyatakan di atas. Kena dapatkanlah daripada KPT dengan MQA ni. Macam tu. Okey, jadi bagi pelajar seterusnya, bagi tempoh pengajian semasa adalah tidak kurang daripada 1 tahun. Macam saya suggest yang 3 sem macam tu lah, yang paling minima untuk memohon PTPTN. Jadi dan syarat yang seterusnya adalah telah membuka akaun SSPM Prime ataupun SSPM Plus. Okey. Jadi dekat sini contohlah, kalau tak ada SSPM Plus, SSPM Prime ni, kalau tak ada SSPM Prime, anda boleh memohon PTPTN menggunakan SSPM Plus yang seperti mana saya bagi tahu tadi. Okey. Jadi seterusnya saya bagi sedikit gambaran selepas kita klik kepada SSPM Plus ni dekat mylink.la/mrasul ni, dia pergi ke sini. Apa perlu anda buat? Saya bagi gambaran sikit, iaitu
Kejap, yang ni adalah topik kita berkenaan dengan topik yang kedua ni, secara online ni. Okey, secara online. Okey, jadi secara online ni, kejap saya tengok, saya ada buat untuk SSPM Plus. Okey, untuk SSPM Plus ni, kategori SSPM Plus. Okey, cara membuka akaun SSPM Plus, jadi klik dekat sini yang saya bagi link tu pun samalah, bagi link tadi tu adalah sama. Jadi langkah pertama, bila anda klik dekat sini ni kan, okey, langkah pertama adalah pendaftaran email, masukkan email, masukkan IC. Jadi masukkan email dan tunggu pengesahan daripada SSPN daripada webmaster kami, dan anda copy paste daripada email. Kalau anda pakai Gmail, anda copy paste password sementara, perlu diletakkan di bawah ni kata laluan sementara tu. Jadi klik dekat situ, paste, lepas tu klik I'm not a robot dan seterusnya. Okey. Jadi langkah seterusnya, pilih package. Okey, sebelum pilih package, umur mestilah samalah dengan IC ni. Sebab tarikh lahir dengan umur ni dia akan automatik. Yang ni warga negara dan jenis akaun ni. Jenis akaun ni boleh pilih jenis akaun macam mana, untuk diri sendiri ke ataupun anak sendiri. Kalau contoh kalau pelajar, umur 16 tahun ke atas dah boleh buka under diri sendirilah. Okey. Seterusnya pilih package SSPM Plus, ada 6 package, iaitu RM30 sehingga RM500 sebulan. Jadi yang ni adalah perlu komit secara bulanan lah. Jadi kalau ambil yang package paling rendah pun dah okey dah untuk syarat saja. Nanti next time kalau ada masa, ada rezeki lebih, anda boleh upgrade lah. Anda boleh upgrade SSPM Plus anda ke package yang lebih tinggi. Jadi dekat sini bila anda pilih package, contoh pilih package Intan, klik dekat Intan dan seterusnya anda akan dibawa ke pengenalan takaful. Untuk pengenalan takaful dia ada 3. Jadi kalau untuk suggestion saya, anda pilih Hong Leong MSIG Takaful kerana dia lebih tinggi dia punya perlindungan dia. Kalau anda lihat dekat bawah ni ada manfaat perlindungan dia bagi Hong Leong MSIG Takaful, macam natural death, kematian biasa RM30,000, kalau TPD ataupun kekhilatan kekal dan menyeluruh biasa adalah RM30,000. Kalau akibat kemalangan, kematian akibat kemalangan, RM60,000. Kalau TPD akibat kemalangan kita bagi RM60,000. Allowance hospital RM25 sehari. Dan dekat sini kematian, kematian ni kita dah baca tadi. Jadi penyakit kritikal. Okey, jadi penyakit kritikal adalah RM12,000. Penyakit kritikal ni adalah yang stage 4 dan ke atas lah. Yang ni mestilah daripada yang dibuat daripada yang didapati daripada pihak doktor, pihak hospital. Okey. Seterusnya langkah keempat, isi maklumat pendeposit. Sekiranya ibu bapa sebagai pendeposit, letaklah nama ibu bapa. Sekiranya pelajar tu dah nak buka untuk diri sendiri sebab dah umur 16 tahun ke atas, boleh letak pendeposit diri sendiri dan penerima manfaat pun diri sendiri juga. Okey. Jadi kalau untuk ibu bapa sebagai pendeposit, anak sebagai penerima manfaat lah. Sekiranya anak umur 1 hari dan ke atas. Jadi pembukaan akaun untuk anak adalah pendeposit mestilah 16 tahun dan ke atas. Maknanya ibu bapa 16 tahun dan ke atas, ini dia ada pembetulan sebab dia dah baru dah sekarang ni, 16 tahun dah boleh buka akaun dah. Dan penerima manfaat adalah anak daripada berumur 1 hari. Dia bukan 1 bulan sebenarnya, 1 hari dah boleh buka akaun dah. Jadi untuk diri sendiri 16 tahun dan ke atas. Jadi dekat sini, detail di sini adalah detail pendeposit dan detail penerima manfaat, iaitu detail anak jika bukan untuk anak, untuk diri sendiri letak nama diri sendirilah. Okey, seterusnya langkah amount simpanan. Untuk amount simpanan ni perlulah meletakkan amount simpanan ni sebanyak 2 bulan lah. Minima ni saya ada bagi tahu dekat sini tadi, adalah minima deposit adalah 2 bulan. Maknanya kalau ambil package yang Intan tadi tu, jadi bermakna paling minima adalah RM60 lah. Kalau contoh di sini dia ambil untuk
package delima. Jadi package delima ni RM50. Jadi bermakna amount untuk deposit paling minima adalah RM100. Selepas anda mengisi amount deposit, anda mestilah memilih memilih kaedah potongan, iaitu pilihan direct debit ataupun auto debit ataupun potong gaji. Dekat sini tak ada tulis potong gaji, sebenarnya satu potongan lagi adalah untuk potongan gaji. Dia ada 3 lah. Melalui direct debit, jap saya tulislah dekat sini supaya ni adalah rujukan saya jugalah, kan. Okey, untuk kaedah okey, kaedah potongan kita ada 3. Kaedah potongan yang ni sama je. Buka di mana-mana pun sama saja. Okey, debit direct debit, um, auto debit dengan potongan gaji. Potong gaji. Okey. Dia ada 3 perkaralah. 3 cara untuk kaedah potongan. Okey. Jadi dekat sini ada 3 kaedah potongan. Jadi dekat sini nampak jelaslah untuk SSPN Plus. Jadi 3 kaedah potongan ni iaitu direct debit, auto debit ataupun potongan gaji. Jadi apa beza direct debit dengan potongan debit ni, Encik Rasul? Ada ramai yang tanya. Sebenarnya direct debit dengan auto debit ni adalah perbezaan dia adalah dari segi pendaftaran dia. Dari segi cara memohon dia. Jadi untuk direct debit ni semua bank lah, melalui semua bank, tapi perlu mohon online. Perlu mohon dalam dashboard lah. Dashboard. Dalam dashboard online. Maksudnya kena login dululah. Okey, kalau untuk auto debit ni Maybank, Bank Islam, BSN dan RHB Bank sahaja. Itu beza dia. Jadi beza dia dekat sini adalah kaedah potongan ni untuk direct debit semua bank boleh buat. Yang penting sekali bila dah login memohon untuk direct debit perlu buat potongan kali pertama untuk pengesahan adalah RM1 lah. Lepas tu setiap bulan dia akan auto debit. Dia kaedah cara potongan dia tu sama. Setiap bulan dia akan potong daripada akaun bank. Untuk auto debit ni terus boleh isi dalam ni. Terus boleh isi dalam ni. Dekat sini ni ada satu lagi page lah. Bila klik dekat auto debit, boleh pilih Maybank, BSN, Bank Islam ataupun RHB Bank, perlu letak nombor akaun bank lah dekat situ. Okey. Jelas dekat situ Okey, seterusnya. Okey, selepas dah masukkan amount ni, jap satu lagi sama juga. Satu lagi untuk potongan gaji sama. Potongan gaji ni cara dia di kaedah potongan ni bila kita klik kepada potongan gaji, anda boleh isi maklumat majikan semua sekali, nombor gaji ke, nombor bekerja ke ataupun nombor staff ke ataupun staff ID ke. Jadi boleh letak dekat situ untuk kaedah potongan. Nanti pihak kami akan membuat langkah susulan lah untuk memotong untuk bahagian potongan gaji. Dia ada bahagian unit gaji kami lah akan berhubung dengan unit gaji tuan-tuan dan puan-puan untuk kaedah potongan. Jadi untuk potongan gaji biasanya dia ambil masa dalam 3 bulan lah. Sebab tu kami ambil 2 bulan deposit ni sebenarnya untuk proses potongan gaji ataupun direct debit ataupun auto debit ni lah sebenarnya. Ada yang bertanya kenapa 2 bulan tak, cik? Tak boleh ke sebulan? Boleh sebulan. Cuma dalam sebulan tu kebiasaannya dia jadi susah sikit. Ada yang dah potong, ada yang belum potong. Jadi kita standardkan untuk pembukaan akaun SSPN Plus ni dengan memulakan dengan deposit 2 bulan deposit lah. Jadi yang ni untuk selamat lah, lebih selamat untuk kekal perlindungan tu. Bila dah ada auto debit ataupun direct debit ni, terus anda boleh sentiasa dilindungi lah.
Okey, seterusnya bila dah pilih kaedah potongan, anda boleh membuat bayaran. Kalau untuk buat bayaran ni, dia ada 2 ni lah, 2 cara, FPS ataupun credit card. Jadi, credit card tu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Jadi untuk buat masa sekarang ni, contohlah kalau tak ada, uh, saya lebih suka cadangkan kepada anda, terus je buat bayaran tu melalui FPS. Ha, melalui FPS. Jadi, bila kita dah masukkan amount tadi, dia akan automatic dekat sini lah. Masukkan email dan pilih bank. Bila dah pilih bank, kita dah buat transaction, dia akan keluar transaction berjaya lah. Dekat pilih bank ni, dia ada satu page lagi, yang tu saya tak boleh nak letak dekat sini sebab dia ada PNC dekat situ. Ya. Jadi, seterusnya dia bila dah lepas buat bayaran, anda akan nampak resip lah, resip ataupun maklumat transaksi pembayaran ni berjaya. Bila dah hijau macam ni berjaya lah, kalau merah tu gagal. Gagal tu kena ulang lagi sekali. Ulang lagi sekali mula daripada awal lah. Jadi anda boleh cetak resip dekat sini, anda boleh buat cetakan ringkasan takaful. Jadi saya makan takaful, untuk saya makan ringkas takaful ni, yang ni anda boleh download di app HLMT 360. Kena daftar kali pertama dekat situ dan add sijil dalam tu lah. Jadi nombor sijil tu boleh contact kami punya pegawai lah. Kalau anda buka dengan saya, boleh saya bagikan apakah nombor dia. Dan anda pun sebenarnya bila lepas buka akaun dalam 3 bulan macam tu, anda akan dapat satu polisi ataupun sertifikat yang dihantar melalui email. Dekat situ anda boleh lihatlah. Semakan menyata boleh dibuat di website PTPTN, app My PTPTN dan pegawai online lah. Ni melalui saya boleh, tak ada masalah. Ni saya punya ni lah. Jadi sekiranya membuka akaun melalui aplikasi mobile My PTPTN, sila masukkan kod eksekutif PTPTN 000 ni 5 kali 2240. Ni salah eja ni. Eksekutif pula. Nanti kita edit balik. Okey. Seterusnya, yang tu kita dah cover. Jadi secara online kita dah cover. Secara portal MyPTPTN dan aplikasi MyPTPTN ni saya teruskan dengan aplikasi lah. Sebab dengan aplikasi lebih mudah sebenarnya. Cuma saya tunjuk je dekat mana portal MyPTPTN tu sebenarnya. Sebab ramai yang confuse mana portal MyPTPTN pula. Macam banyak pula PTPTN punya ni. Okey. Sebenarnya dia tak banyak sebenarnya. Bila anda pergi ke www.ptptn.gov.my, anda lihat di atas sebelah kanan ada satu menu yang ditulis dengan ada logo dekat sini, My PTPTN. Anda klik je My PTPTN dekat situ, anda terus dibawa ke portal portal My PTPTN. Jadi kalau anda belum daftar lagi, anda boleh terus daftar di sini, klik daftar di sini. Dan di sini adalah kejap, yang ni anda boleh daftar sekarang. Klik daftar sekarang. Okey. Bila klik daftar sekarang, jap, auto. Okey, anda boleh isi dulu dekat sini nama penuh dan kad pengenalan. Anda boleh seterusnya. Bila seterusnya ni, yang ni perlu betul-betul tau. Tulis nama ikut kepada IC dan nama IC, nombor IC kena letak nombor IC penuh lah tanpa dash. Okay, bila klik seterusnya, anda boleh follow je step dia. Step dia sangat mudah sebenarnya sebab bila dah buat pendaftaran kali pertama, selepas tu anda akan dapat TSC number daripada SMS, melalui SMS. Dan selepas anda daftar, dah create username, password semua, lepas hantar tu anda perlu pergi ke email anda. Di inbox email, anda perlu klik pautan untuk confirmkan pendaftaran My PTPTN ni.
Bila anda daftar di sini di portal MyPTPTN portal lah ataupun web MyPTPTN ni, anda secara automatik boleh login di app MyPTPTN. Di app MyPTPTN, anda boleh download dekat sebelah sini. Belah kanan ni ada muat turun. Dia akan pergi ke sini, anda boleh download lah. Anda guna peranti apa. Kalau anda pakai Apple, kena pilih dekat Apple, ataupun pergi ke App Store pun boleh terus. Anda type je MyPTPTN, terus download lah. Kalau Google Play Store, boleh klik dekat Play Store dan type MyPTPTN, dan Huawei adalah App Gallery. Macam tu. Dekat sini pun ada juga web MyPTPTN ataupun aplikasi web. Dan hubungi kami ni kalau sekiranya ada masalah tentang pendaftaran ataupun login. Okay. Jadi dekat sini bila dah daftar kali pertama, kan, bila dah daftar kali pertama ni dah berjaya, log masuk. Bila log masuk, dia akan minta untuk membuat eKYC. eKYC ni adalah anda perlu snap IC depan belakang. Selepas tu anda perlu sekejap, dia ada, tak silap saya dia ada video dekat sini. Silap saya. Dekat sini ni ni platform ni hanya di satu platform. Maknanya kalau anda nak semak Assessment Plus ataupun bayaran balik pinjaman PTPTN pun melalui app ini saja. Jadi dekat aplikasi ni ada bagi tahu cara-cara ni untuk bayaran balik pun boleh dekat sini. Dia ada pelbagai inilah, ada pelbagai video dekat sini. Anda boleh lihat. Ya, boleh klik tak? Boleh. Macam-macam dekat sini. Jadi anda boleh lihat lah. Jadi kalau anda ada membuat transaksi melalui app MyPTPTN ni, jangan lupa untuk masukkan kod eksekutif PTPTN saya lah. 05 kali 2240. Yang ni, yang app yang ni, kod eksekutif PTPTN ni, anda boleh masukkan yang ini. Ataupun dekat portal rasmi saya, dekat mylink.la tu saya ada letak sekali dekat sini. Yang ni ada kod eksekutif MyPTPTN saya lah. Kod eksekutif PTPTN 05 kali 2240. Okey. Setakat ni jelas setakat ni. Tadi kita pergi ke kita dah cover untuk di cara untuk membuat pendaftaran di portal ataupun web MyPTPTN. Jadi seterusnya secara aplikasi MyPTPTN. Untuk aplikasi MyPTPTN, panduan dia ada dekat sini. Dekat mylink.la ni, saya ada letak dekat panduan buka akaun Assessment Plus menggunakan MyPTPTN. Jadi dekat sini, sekejap, kalau saya play ada dengar tak suara? Okey, mula-mula login MyPTPTN. Okay. Lepas tu pilih kepada pembukaan akaun simpanan. Pilih simpan Assessment Plus. Lepas tu dekat sini ada makluman untuk pembukaan deposit. Ni pilih package. Lepas tu yang ni recommend pada saya adalah Hong Leong MSIG. Pilih seterusnya. Lepas tu pilih jenis akaun. Okey, pekerjaan kena pilih dekat sini, pekerjaan. Lepas tu yang ni isi maklumat bank. Pilih bank apa. Lepas tu dia ada tulis dekat sini penerimaan manfaat dan detail semua sekali. Dan dekat sini dia akan minta kod eksekutif. Boleh masukkan kod eksekutif 0005 kali 2240. Seterusnya, okey, masukkan direct debit ke ataupun auto debit ke ataupun potongan gaji. Ni jenis potongan lah. Okey, boleh isi maklumat. Selepas tu account bank, kena tulis account bank kat sini. Okey, bayaran. Okey, selepas tu buat bayaran. Sebelum buat bayaran dia minta klik dulu akad pendeposit dengan pengguna takaful juga kena ni. Lepas tu pilih online banking ataupun kad kredit. Right. Okey, seterusnya boleh buat bayaran. Selesaikan bayaran.
Okey, selepas tu boleh simpan resip sajalah. Itu saja. Jika ada apa-apa tak faham, boleh WhatsApp saya di 0129529017. Alright, bye. Alright, itu adalah satu uh, ringkasan lah daripada saya cara-cara buka akaun melalui app MyBTN sangat mudah dan jelas sekali lah. Jadi kini pengguna app MyBTN lebih mudah untuk membuat pembukaan akaun SSPN Plus dan sila ikuti langkah-langkah pembukaan akaun seperti yang saya tunjukkan di dalam video tadi. Anda boleh play balik video, kalau terlalu cepat anda boleh pause lah. Okay, macam mana nak dapatkan video tu? Anda boleh pergi ke saya punya YouTube, Rasul Kamarul Zaman. Dekat situ memang banyak saya share tentang pelbagai uh, pelbagai video ada dalam ni. Jadi anda boleh subscribe sekali lah. Okay. Jadi di dalam TikTok ni adalah satu peluang yang bagus sekali lah untuk kita saling berkongsi apakah yang baik dalam melalui app MyBitBTN ataupun di portal MyBitBTN, di portal BitBTN ataupun semua channel yang boleh kita buat pembukaan akaun. Okey. Jadi setakat ni kalau ada apa-apa nak tanya boleh terus tanya saya. Jangan lupa anda terus pergi ke link bio, dekat situ pelbagai manfaat, pelbagai informasi di dalam mylink.la/mrasul. Jangan lupa untuk masukkan kod eksekutif BitBTN saya, iaitu 05 kali 2240 untuk terus kita berhubung dan untuk pertanyaan lanjut berkenaan dengan BitBTN dan SSPN. Sekiranya ada pertanyaan berkenaan dengan permohonan BitBTN ataupun berkaitan dengan bayaran balik BitBTN, permohonan pembukaan akaun simpan SSPN Plus ataupun penambahan deposit simpan SSPN Plus, dan program-program ataupun promosi-promosi terkini daripada BitBTN ataupun SSPN, cabutan bertuah apakah yang terkini, ataupun sekiranya anda ingin dapatkan khidmat nasihat daripada saya tentang keuangan, boleh terus hubungi saya dan kita pilih satu slot lah untuk kita review apakah yang perlu untuk anda lakukan. Terutama sekali pesanan saya, jomlah kita menyimpan di dalam simpanan SSPN. Sekiranya anda belum mempunyai cahaya mata pun, anda boleh membuka akaun SSPN sebagai satu tabungan simpanan untuk masa depan anda. Tak kiralah anda nak buat tabung SSPN ni sebagai tabung simpanan pendidikan ataupun simpanan hari tua ataupun pelaburan ataupun sebagai tabung renovation, sebagai tabung untuk kahwin ke kan, single nak buat tabung untuk kahwin. Untuk suggestion saya, sekiranya anda ingin membuat tabungan secara konsisten, better ataupun lebih baik anda membuka akaun simpan SSPN Plus, dan jangan lupa untuk mendaftar ataupun membuka akaun melalui link yang saya berikan di dalam video ini, dan di description di bawah. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan, anda boleh share, like, komen dan follow, dan jangan lupa subscribe. Semoga semua yang saya sampaikan pada kali ini bermanfaat untuk anda, untuk kita semua, dan semoga kita dalam keadaan dipermudahkan segala urusan daripada awal sehingga akhirnya, dan semoga kita diberikan petunjuk yang jelas daripada Yang Maha Pencipta kita untuk meneruskan kehidupan ini, dan semoga kita ditempatkan di tempat yang elok, di tempat yang baik, di kalangan orang beriman di sana nanti. Jadi itulah saja pesanan dan khidmat nasihat daripada saya, Encik Rasul,
jangan tertukar nama ya. Pada hari ni pelik dia orang panggil nama saya Raswal lah hari ni. Hari tu Encik Tasul, Encik Rasuk kan. Jadi jangan tertukar nama tu. Sayang Allah dah bagi nama. Ibu bapa dah bagi nama dia cantik, anda tukar pula. Tapi saya tak faham, tu typo. Itu biasa. Jadi itu saja. Untuk kali ini, saya sekiranya ada apa-apa kesilapan daripada saya mohon ampun minta maaf. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kekurangan tu datang daripada diri saya sendiri. Sehingga kita berjumpa lagi. Jangan lupa untuk komen apakah anda nak belajar tentang PTPTN ataupun SSPN. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Yang tak tahu boleh sampaikan kepada yang tak tahu. Kalau tak boleh sampaikan sendiri, anda boleh tekan button share ataupun klik link share kepada kawan-kawan supaya ramai yang lebih akan mengetahui lebih lanjut lagi tentang SSPN supaya tidak tersalah langkah lah. Nanti saya akan share apakah kesilapan apabila membuka akaun SSPN ataupun apabila menabung. Ada kesilapan, ada kelebihan. Kelebihan sentiasa yang kita berikan, tetapi kelemahan tu pun ada. Cuma kalau boleh apabila kita mengetahui apakah kelemahan ataupun keburukan ataupun kesilapan kita membuka akaun tu untuk tujuan apa, jadi kita lebih faham dan di masa depan tu kita lebih fokus dengan simpanan kita. Kerana untuk simpan SSPN Plus ni dia datang dengan takaful sekali. Apabila datang dengan takaful sekali, untuk konsisten ataupun persistensi ataupun secara konsisten kita punya simpan tu adalah penting. Kalau boleh, memang kalau boleh lah, memang seelok-eloknya anda jangan skip walaupun 1 bulan. Kalau bayar lebih tak apa, dia akan jadi forward ke depan. Apabila anda tak dapat membuat bayaran pada bulan tu ataupun tidak dapat membuat potongan daripada auto debit ataupun direct debit daripada bank, dia akan tarik daripada advance payment itu untuk cover anda punya perlindungan. Supaya perlindungan anda ini akan membantu kepada anak-anak anda ataupun kepada isteri anda di masa hadapan. Jadi untuk takaful hayat ataupun takaful hidup, panggil hidup pada dekat life insurance kan. Life takaful ni untuk kehidupan yang kepada orang yang kita tinggalkan. Jadi maknanya apa yang kita tinggalkan kepada orang yang kita tinggalkan, kita tinggal apa? Tinggal hutang ke, tinggal simpanan ke, tinggal takaful ke, ataupun tinggal masalah ke. Jadi apa yang kita tinggalkan itu adalah sangat penting bagi seorang manusia. Jadi apakah yang perlu buat adalah konsisten lah. Setiap benda kita buat secara konsisten dan kalau boleh seelok-eloknya lebih baik lah daripada package rendah, ada rezeki boleh top up ke package yang lebih tinggi macam tu. Jadi itu saja daripada saya, sehingga kita berjumpa lagi. Teruskan menonton. Kalau anda nak ulang-ulang siar benda ni, boleh anda siarkan balik, boleh ulang-ulang balik di saya punya channel. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.